Tapi lama-lama kalau saya teruskan begini saja, dah jadi tak ada apa-apa makna, tak bawa apa-apa erti dan juga membosankan. Nampak? Kalau saya teruskan begini saja. Ya, jadi kita perlu belajar bagaimana kita boleh mempelbagaikan gerakan tangan kita. Ada beberapa cara ataupun ada beberapa saranan untuk mempelbagaikan gerakan tangan kita. Ya, boleh catat ni kalau ada buku ni. Ada dalam buku. Okey, jadi boleh tengok buku itu sama saja. Yang pertamanya untuk menggambarkan sifat sesuatu benda. Misalnya, semalam Rudi dan saya dan Rudi pergi mati ikan. Saya menangkap ikan yang besar dan Rudi menangkap ikan yang kecil. Besar, kecil. Ya. Ingat, kita jangan kita kelirukan ada di kita. Semalam saya pergi mati ikan dengan Rudi. Rudi menangkap ikan yang besar, tapi saya menangkap ikan yang kecil. Itu kita kelirukan. Hari ini. Jadi besar, kecil, tinggi, rendah, gemuk, kurus, jauh, dekat. Saya tak minta gula yang banyak, saya minta sikit je gula. Boleh juga banyak, sikit. Ya, itu kita gunakan untuk menggambarkan kata sifat. Bendanya bulat, bendanya bersegi pun boleh juga. Yang keduanya, untuk membilang hujah, kita gunakan gerakan tangan kita. Yang pertama, kedua, ketiga, A, B, C, siki, telu, luru, papat. Guna saja lama kan, asalkan kita menunjuk. Ya, ini berkaitan dengan urutan logiknya. Urutan logik kita memudahkan para hadir kita untuk memahami ini hujah yang ke berapa. 1, 2, 3. Kalau tak ada, pelik lah, ini dah berapa benda dah disebut ni. Nampak? Yang ketiga pula, untuk menunjukkan kesungguhan. Bagaimana kita menunjukkan kesungguhan kita? Ada beberapa cara. Yang pertama sekali dengan kita menepuk, mencantas, menumbuk dan menunjuk. Ya. Lagi sekali, menepuk, mencantas ataupun memotong, menumbuk dan juga menunjuk. Misalnya gini. Tuan-tuan puan-puan, saya harap tuan-tuan puan-puan semua memberi perhatian kepada saya kerana apa yang saya ceritakan pada hari ini adalah satu benda yang penting bagi masa depan diri anda. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan memberi tumpuan kepada apa yang akan saya ceritakan kerana ini adalah satu perkara yang penting bagi masa depan anda. Ianya penting kerana dengan anda memahami kaedah-kaedah ini, ia akan membantu anda untuk dan seterusnya. Nampak? Ya? Tumbuk, tepuk, cantas. Ya, ini akan menunjukkan kesungguhan kita. Kalau tak ada tadi kan saya tunjuk contoh mana saya tak gunakan gerakan tangan, tak nampak kesungguhan kita. Ya. Ini Nizam dah pandai dah buat ni. Dulu tak terti buat kan Nizam? Sekarang ni aduh tengok dah macam ni kan. Betul tak? Tapi kadang-kadang saya tunjuk juga kan. Ada syarat juga kan. Ya, jadi kita boleh sebagai pelatih kita tegur ataupun kita beri syarat di belakang kita buat ini. Ya. Itu cara yang ketiga. Yang keempat pula ini apa ni? Kepentingan satu perkara tadi. Keempat. Yang minta maaf itu perkara yang keempat. Tentang menunjukkan kesungguhan dan kemesraan. Ya, seperti dalam buku dikata kita boleh membuka tangan. Biasa gini perlu kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah. Apa bezanya? Ya. Jadi yang ini menunjukkan kesungguhan kita memberi salam. Ya, menunjukkan kesungguhan, kemesraan kita.
Itu sebab Fadilah Kamsah orang suka. Sebab cara dia bagi salam. Dengar Fadilah Kamsah bagi salam, kita nak dengar seterusnya. Cuba kalau dia bagi salam hamba dia. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan memberi satu ceramah berkaitan dengan pentingnya institusi rumah tangga dalam hidup kita. Membosankan. Betul tak? Tapi ramai macam tu ceramah. Boleh tak cari makan macam tu kan? Boleh juga lah. Jadi nanti mesti ada di kalangan kita yang boleh cari makan. Baik. Seterusnya, yang kelima, untuk menafikan sesuatu benda. Menafikan. Ya, bayangkan di dalam mahkamah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, dia nak mengaku tidak bersalah. Yang hari saya mengaku tidak bersalah. Yang hari saya mengaku tidak bersalah. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya kepada Saiful. Dia yang melakukannya. Apa yang mana nampak sungguh-sungguh. Kan? Jadi apabila kita menidakkan satu, kita boleh silang tangan kita ya. Tapi kita silang tu, kita mestilah dengar kan kita. Jadi dia jawab ramen tadi. Ya. Banyak saya latih orang, tiba-tiba dia macam ni. Ini aduh, gelak, Saya boleh tak? Bukan saya. Boleh juga lah, tapi kena cepat lah. Cakap bukan saya. Itu lain. Kan? Jadi kita silang. Ya. Bila kita menafi dan menidakkan satu, saya tidak bersalah. Kata tidak tu bukan saya orangnya. Jangan anda tersangka. Nampak? Dan lain-lain. Lain-lain tu kalau nak tambah lagi, Faidatul tambahlah mengikut kepakaran dan juga pengalaman diri anda. Jangan takut. Ya, kita beri kepakaran. Tapi sudah mesti gerakan asasnya yang pada bahagian A tadi, iaitu meletakkan tangan, mengangkat tangan, meletakkan tangan di hadapan anda, merenggangkan tangan dan juga membiarkan tangan anda untuk bergerak mengikut rentak dan irama ucapan anda. Yang ini B, kita pelbagaikan gerakannya. Boleh? Bergerak apabila perlu. Yang ketiga, ya, jadi pada mulanya gerakan ahli baru kita tidak terkawal. Maksudnya dia terlalu gerak-gerak, tidak terkawal. Dia gerak. Kan? Goyang-ayang ke depan belakang dan sebagainya kan. Ini gerakan yang tidak terkawal, tidak ada apa maksud, tidak ada apa berhenti. Maka kita ajar dia untuk berdiri tegak. Dah dia berdiri tegak, tidak boleh kawal gerakan dia. Kemudian barulah kita ajar dia untuk bergerak mengikut keperluan. Salahnya untuk menulis sesuatu, ada maksud tak kan gerak ni, ataupun untuk mengendalikan komputer, ataupun untuk memperagakan suatu barang. Ini boleh dah gerakan ni. Ini tak menunjukkan dia tu gemetar. Pada awalnya tak ada apa sebab, gerak ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Itu menunjukkan gemetar. Ya. Jadi yang ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, dalam kaitan dengan kuat dan perlahannya kenyaringan suara. Yang ini berkaitan dengan kenyaringan suara ya. Ataupun kita boleh sebut juga sebagai kepelbagaian suara. Jika pada awalnya kita mengajar para hadirin ataupun kita mengajar anak didik kita, ahli kelab baru untuk cakap dengan kuat, sekarang kita perlu pula untuk mengajarnya untuk mempelbagaikan suaranya. Saya tidak bosan. Kan? Jadi bayangkan contoh ini.
Tuan-tuan dan puan-puan, anda semua perlu beri perhatian kepada apa yang saya ingin sampaikan kerana ianya penting bagi diri anda. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan memberi perhatian kepada apa yang akan saya sampaikan kerana ianya penting bagi diri anda. Dengar beza. Ya. Jadi di sini saya telah menggunakan kepelbagaian suara. Ini penting, tapi banyak orang susah nak buat. Ni Rudi memang susah nak buat, saya tahu. Dia sentiasa, suara dia sentiasa kuat saja, tetapi hanya pada satu nada saja kuat begini, tapi tidak ada kepelbagaian langsung. Jadi kita belajar untuk mempelbagaikan suara kita. Ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama sekali, apabila kita berhadapan dengan kata sifat, contohnya besar, benda-benda yang besar tu besar lah. Ya, bayangkan. Saya guna contoh yang awal. Semalam saya dan Rudi pergi mancing ikan. Rudi menangkap ikan yang besar, saya menangkap ikan yang kecil. Semalam saya dan Rudi pergi mancing ikan. Saya mancing ikan, saya mendapat ikan yang besar. Oh ya juga lagi sekali Ni tanpa kepelbagaian suara. Semalam saya dan Rudi pergi mancing ikan, saya menangkap ikan yang besar, Rudi menangkap ikan yang kecil. Semalam saya pergi mancing ikan, saya menangkap ikan yang besar, Rudi menangkap ikan yang kecil. Semalam saya pergi memancing ikan dengan Rudi, saya menangkap ikan yang besar, Rudi menangkap ikan yang kecil. Nampak? Jadi maksudnya pelbagai suara dengan tangan. Pandai. Jadi di sini saya telah menggunakan kedua-duanya sekali. Bukan hanya menggunakan tangan saja, tetapi juga menggunakan suara saya. Allah mantap. Kan? Tapi ingat, jangan kita kelirukan para hadir kita. Semalam saya pergi mancing ikan dengan Rudi, saya menangkap ikan yang besar, tapi Rudi menangkap ikan yang kecil. Itu mungkin nak macam sindir lah. Menyindir tu. Saya tangkap ikan yang besar, saya tangkap ikan yang besar, tapi Rudi dia tangkap ikan yang kecil. Kecil ikannya. Nampak? Itu kita nak menyakat lah tu. Kita nak menyakat lah. Kan? Ataupun kita nak menyakat orang kan. Nizam tu gaji dia besar, tapi Rudi tu gaji dia kecil je. Itu pun menyindir juga macam tu. Ya? Tapi jangan kita keliru macam tu lah. Maksud kita tak nak menyindir orang, menyakat orang kan. Kita cakap besar tu besar lah, kecil tu kecil lah. Besar, kecil, tinggi, rendah. Baru kita tahu tingginya langit, rendahnya. Kan? Ya. Lagi apa? Gemuk, kurus. Ma'zan, dia nak kuruskan badan dia kan? Pasti sebab dia gemuk kan? Ma'zan, dia tu gemuk orangnya. Bandingkan Sandy, kurus. Gemuk, kurus. Rumah saya jauh. Nur di sana indah kayangan. Tapi rumah Khosyam dekat je. Dah berapa kali saya katakan, saya tak mau banyak gula, saya nak sikit je. Kan? Banding dengan berapa kali saya beritahu saya tak mau banyak gula, saya nak sikit je. Lain juga kan? Betul lagi. Marah pula. Jadi banyak tu banyak lah. Ya. Yang pertama. Yang kedua pula, apabila kita mau, ini saya tambah lagi lah. Apabila kita mau menindakkan suatu perkara, ya, contohnya nyaring saya tidak salah, nyaring saya